耶嘞！弟兄姐妹们，大家早上好。好。今天还是新春的期间，我们新春一共有几天？15天。今天是初几？初六。然后明天初七，明天礼拜天就佛教的就要拜拜了哦。初八晚上呀，拜初几的。那我们的人有庆祝，我们的庆祝是我们自己跟上帝庆祝，不是拜拜啊！今天初一我们大家都可以来这里，我向大家道贺，恭喜新春蒙恩，愿上帝赐福给你们大家。我们大家唱诗，唱《家里颂》。家里颂最前面的是气手，第前面的是气手。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天早上，你给我们大家带颗喜乐的心来到主的面前，我们可以再一起来敬拜你、赞美你。主啊，将这个时间完全交托，求主使用我们，也保守我们每一位可以专心来听主的话语，专心来赞美、敬拜。主啊，谢谢你。我们将从头到末都交托，求主帮助我们，圣灵与我们同在。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。我们再唱一首47首《恩巴咕咕主贺新年》。愿大家都快乐过新
47首，正教诗歌47首，嘎贝贝嘎罗，对不对？嘎贝贝嘎罗不成把握，240首，正教诗歌240首，嘎贝贝嘎罗不成把握。我们唱第一届，跟我们唱了第一届，跟我们以后第一届还是第一届，但是印尼文，中文是印尼文词呀。邱谢平传道代理，我们把这时间交给他们。你们的手机给他，不要响。给他收一个。Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, 亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan kongsi-kongsi. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. 这时候我也向弟兄姐妹们恭喜恭喜，愿神与你们同在。 Apakah ada sukacita dan menyambut tahun baru Imlek ini? Amin ya. Dan sukacita surgawi boleh memenuhi hati setiap kita. 希望神天上的喜乐能够充满我们每个人的心。 Kita juga dimotivasi semakin giat di dalam melayani, semakin taat dalam melakukan firman 我 Tuhan. 们更要侍奉主，更要顺服神的真理。 Oh ya. Sorry ya. Ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. 还没有进入正道之前，我们先做一个祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu 我来感谢你，主耶稣， karena kami boleh memiliki Allah yang baik seperti Engkau. 因为我们拥有这样好的神。
Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami, 我们感谢你常常的与我们同在。 memberkati kami dari tahun ke tahun hingga memasuki tahun baru Imlek ini. 一直祝福我们一年又一年，一直到现在进入新的一年。 Kami juga merasakan bagaimana kasih, berkat, kemurahan Tuhan curahkan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. 我们一起感觉到你的祝福，你的同在已经充满在我们的生活上。 Dan kami juga ingin mensyukurinya di dalam hidup kami. 我们要感恩在我们的生活当中。 Kami juga bersyukur Tuhan juga terus-menerus menyapa kami dengan kebenaran firman. 我们也感恩神时常用你的真理来教导我们， Firman yang hidup, 获得真理， firman yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. 给我们能力的真理。 Dan pada pagi hari ini 清晨， kembali kami bersyukur ke kesempatan yang demikian baik, 感谢你，我们感谢你，因为给我们有好的机 di 会， mana kami boleh sama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman. 我们可以来思考一发一你的真理。 Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, 神，你为与我们说话， kami siap untuk mendengarkannya. 我们已经准备听你的真理， Juga mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, 也求主给我们能力， supaya kami bukan hanya mengerti, 使我们不单单是明白， tapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, 我们要真正的能够行出你的真理在我们的生活上。 supaya di mana saja kami berada, 无论我们在如何在哪里， kami dapat memancarkan kebenaran-Mu, 我们能够在哪里都能够照亮你的话语， sehingga orang lain boleh mendapatkan berkat. 使到别人也能够得做祝福。 Berkati hamba-Mu dan juga berkati penginjil-injil yang akan menerjemahkannya, 主啊，求主你祝福我们两位神明的仆人， agar diberikan kesehatan di dalam penyampaian firman Tuhan ini. 使我们能够同心的把你的真理释放得好。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan kami. 奉主名求的我们祷告。 Amin. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah ketaatan Raja Yosia. 弟兄姐妹，今天早上的主题就是约西亚的顺服。 Saudara, minggu yang lalu kita juga sama-sama mengadakan kebaktian Tawi, bukan? 上个礼拜我们也有这家人的机会， Apakah ada yang masih ingat siapa yang menyampaikan firman Tuhan? 弟兄姐妹还记得吗？是谁讲道？ Wah, benar ya. Nanti dapat angpau dari Mas. 对 Ya. 我们的约翰牧师他讲道， Temanya tentang apa? 他讲的道是什么？ Ada yang masih ingat tema itu tentang apa? 我可以讲吗？ Nggak boleh. Karena biar mati. Temanya tentang apa? Wah, ya jawab cuma satu doang ya. 两次呀， Ketaatan, ya ketaatan tentang Abraham. 亚伯拉罕的 Yang 顺服， diambil dari kitab mana? 还有 Ada yang tahu ya ini? 什么圣经节？ Waduh, siapa yang jawab tadi? Oh, semua lili ya, Kejadian 22 ya. Wah, benar sekali ya. Ya, nanti yang menjawab itu dapat angpau dari pendeta Yohanes. kita的等下得到焚化。 Benar. 我们的约翰牧师。 Jumat yang lalu kita juga sama-sama telah belajar dari ketaatan Abraham. 对，上个拜五我们都学习亚伯拉罕的顺服。 Abraham adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. 亚伯拉罕他非常的顺服神， Ketika Tuhan berfirman, pergilah ke negerimu dan dari sana ke saudaramu. 当神要他你要离开本住本地， Dan dari rumah bapak dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
进你的夫家，往我所要指示你的地方去。 Abraham taat. 我们看到亚伯拉罕他顺服神， Sekalipun dia tidak tahu ke tempat mana yang Tuhan akan pimpin dia. 虽然他不知道神要他叫他到哪里 Apakah 去， tempat itu jauh lebih baik dari tempat sekarang atau tidak? 是不是那个地方比现在更好，他不知道， Tapi karena ketaatannya, 就是因为他的顺服， karena kepercayaannya kepada Tuhan, 就是因为他这样的信神， dia mau pergi. 他要去了。 Lalu pergilah Abraham. Di Alkitab dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. 他就亚伯拉罕就像神所吩咐的，他去了。 Ketaatan Abraham adalah bukti bahwa dia juga sangat-sangat mengasihi Tuhan. 他的顺服，亚伯拉罕的顺服，就证明他非常的爱神。 Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya Ishak, 甚至神要他献上他的孩子以撒 anak 的时候， satu-satunya, 独一的孩子， anak yang dinanti-nantikan sejak masa mudanya, 一直他等待的这个孩子，从他年轻 berpuluh-puluh tahun dia menantikan kelahiran anak tersebut. 几十年，他一直等待的这个孩子。 Tapi ketika Allah menyuruh dia mempersembahkannya, dia pun rela mempersembahkannya bagi Tuhan. 当神叫他献上他的孩子的时候，他愿意献上给神。 Hal ini menunjukkan bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi apapun. 从这里我们可以看到，亚伯拉罕爱神比一切都好。 Demikian pula dalam kehidupan kita. 就如我们的生活， Apabila kita taat dan dengar-dengaran akan firman-Nya, 当我们听神的道的时候， maka berkat Tuhan 神的祝福 akan nyata di dalam kehidupan kita. 会彰显在我们的生活上。 Saudara, saya yakin bahwa di dalam memasuki tahun baru Imlek, setiap kita itu menginginkan adanya huk atau hok atau berkat itu di dalam hidup kita. 我相信进入新的一年，我们每个弟兄姐妹都希望有祝福有福到我们的身上。 Maka tidak asing lagi di dalam rumah-rumah kita dipasang ya lampion-lampion tanda adanya sukacita dan juga adanya makanan-makanan seperti jeruk yang melambangkan emas. Adanya kue lapis yang berlapis-lapis, kita mengharapkan supaya berkat Tuhan juga berlapis-lapis di dalam kehidupan kita. 就好像我们在过年的时候在家里有祭子，意思说我们都很甜，有这个一层一层的糕，我们的家里都一直的很幸福就是了。 Baik orang yang sudah percaya maupun belum percaya, semua ini masih dilakukan di dalam kehidupan kita. 无论相信和不相信的人，我们每年都这样的做。 Tapi ingatlah saudara, sekalipun tanpa semuanya itu, 记得虽然就是没有这一切， percayalah, kalau saudara taat dan percaya kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. 只要我们真正的顺服神的旨意，这一切祝福都会彰显在我们的生活上。 Berkat Tuhan itu pasti akan Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh setia dan berbakti kepada. 如果我们真正的顺服神，我们的福气就会轻浮在我们的生活上。 Hari ini kita akan sama-sama belajar dari ketaatan seorang raja yang bernama Raja Yosia. 今天我们来学习一个王，他的一个顺服的王名叫约西亚。 Raja ini adalah Raja Yosia adalah raja yang benar. 约西亚王是一位正直的王， Dia adalah salah satu dari dua raja yang disebut benar seperti Daud yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 他像有两位王，像大卫一样，他没有偏离左右。
Satu orang raja sebelum Yosia yang juga mendapatkan kesaksian yang benar dari penulis kitab raja-raja adalah Hizkia. 还有一位在大卫之前有一位王名叫西斯加， Mereka berdua taat dengan tidak menyimpang sama sekali. 这两位王他们都是没有偏离左右的王。 Saudara, tidak mudah ya hidup berpaut dengan Tuhan. 不容易，如果我们真正的遗嘱， Tidak mudah hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 不容易，如果我们没有偏离左右在我们的生活 Tidak 上， mudah untuk tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. 不容易，如果我们真正的行神的真理。 Tapi Tuhan mencatat ternyata masih ada orang-orang atau raja-raja yang setia, yang memiliki karakter seperti itu. 当我们看到有圣经中有两位王，他们能够真正的，意思说不偏离左右的王。 Yosia menjadi raja pada usianya yang ke-8, masih sangat muda sekali, setara dengan anak kelas 3 SD. 约西亚王他8岁就做王，就好像这个我们的这个组织不是呀，我们的这个小学生第3年级这样。 Ia akan menjadi raja menggantikan ayahnya, Raja Amon. 他被高举代替了他的父亲， yang dibunuh oleh pegawai-pegawainya. 叫阿门，被他的部下杀害。 Saudara, Yosia tidak mendapatkan contoh dari ayahnya Raja Amon. 他没有照他父亲的榜样，阿门王， Dan juga kakeknya Manasye. 而且他的爷爷名叫马坦西的。 Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah kepada berhala-berhala. 他们离弃了神，而且他们去敬拜偶像。 Apalagi pada waktu itu tidak ada kitab Taurat yang diberikan oleh Musa. 而且那个时候没有律法书从摩西所写的。 Kitab Taurat yang berisi aturan-aturan bagaimana mereka menjalani akan kehidupan ini. 这个律法书已经写了，叫他们怎样来行他们的生活。 Kitab Taurat itu telah lama hilang dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan. 这个律法书已经遗失了好多年，他们没有得到这个神的指示。 Meskipun mereka tidak mendapatkan contoh yang baik, 虽然他们没有得到很好的这个榜样， tapi Yosia tidak begitu saja mengikuti cara hidup ayahnya. 但是约西亚他没有照做他的父亲所行的去做。 Sekalipun dipengaruhi oleh orang-orang yang negatif, 虽然他被他们那些负面的人影响， nyatanya pernyataan Tuhan dan tuntunan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosia. 但是神的带领，神的这个真理没有离开过这个约西亚。 Yosia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 他能够分辨出什么是对的，什么是错的。 Besar kemungkinan Yosia dipengaruhi oleh orang-orang yang benar. 可以说他是被那些政治的人影响了。 Seperti imam besar Hizkia dan Safan, 就好像 seorang panitera kerajaan. 就好像大祭司西斯家和希勒家和这个沙番书记，名叫沙番的。 Ketika Yosia berusia 16 tahun, 当约西亚16岁的时候， ia mulai mencari Tuhan. 他开始就寻找 Ia 神， mulai mencari kebenaran Tuhan. 他就寻找神的真理。 Dan dia juga tidak ingin orang-orang Israel pada waktu itu menyembah berhala. 他不希望以色列人这个敬拜偶像。 Ketika ia berusia 20 tahun, 到他20岁那年， ia menyucikan Yehuda dan daerah-daerah lainnya dari praktek penyembahan berhala. 他使犹大城圣和那些异教崇拜设计的其他领城。 Ia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, 他毁坏了那些崇拜的山岭，
serta mesbah-mesbah para Baal dirobohkan oleh 而且 Yosua. 撤除了巴力的祭坛。 Pada usianya yang ke-26, 26岁那年， Yosia menyuruh Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan. 他就吩咐沙番去重建这个圣殿， Maka pergilah mereka kepada Imam Hilkiah 他们就去建这个大祭司希勒家， dan memberikan dana pembangunan rumah Tuhan. 也给他们这个钱去建立重建这个圣殿。 Ketika proses pembangunan rumah Tuhan sedang berlangsung, 当这个圣殿在重建的当时， Imam besar Hilkiah itu menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. 我们发现这个大祭司希勒家他遇见了这个律法书。 Dan kitab ini diberikan kepada Safan dan Safan membacakannya kepada raja. 他就交给沙番，然后沙番都给王听。 Setelah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, ia merobek bajunya. 当这个王听到了这个律法书以后，他就撕裂了衣服， Ia merendahkan diri, 他就谦卑自己， ia berkabung, ia menangis 他就哀悼的他哭泣， dan menunjukkan penyesalan sebagaimana dia menyadari bahwa selama ini bangsa Yehuda telah begitu berdosa kepada Tuhan. 他这样的后悔，感觉到这个犹大的他们的民族这样的对不起神。 Kemudian raja juga mengutus imam besar Hilkiah, 然后也派这个大祭司希勒家、 Safan dan Ahiram 沙班和这个亚西干， untuk meminta petunjuk Tuhan bagi seluruh rakyat Yehuda dari seorang nabi yang bernama Nabi Yahuda. 知道通过这个先知拿比胡大呀，通过先知胡大教导他们来 Nabi Yehuda mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Yehuda. 这个犹大说神会审判惩罚犹大， Karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala dan menimbulkan sakit hati Tuhan. 因为他们已经离开了神，而且去敬拜这个偶像，伤透了神的心。 Tetapi Raja Yosia telah menyesal dan merendahkan diri, maka Tuhan meluputkan dia. 但是我们发现约西亚王他后悔，然后谦卑自己，神饶恕了他。 Saudara, Yosia bertobat setelah Taurat itu dibacakan. 那约西亚他后悔，当他已经读了这个律法书。 Untuk mengerti bacaan ini lebih lengkap lagi, saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita, 为了我们更清楚，我们来看圣经， yaitu di kitab 2 Raja-Raja, 我们看列王记下 pasal yang ke-22, 第22章， ayat pertama hingga ayat yang ke-22. 从第1节一直到第20节。 Kitab 2 Raja-Raja pasal 22, 列王记下22章第1到20节， ayat 1 hingga ayat yang ke-20. 第1到第20节。 Kalau sudah menemukannya, kita akan membacakan bagian ini secara silih berganti. 找到了，我们用这个起用的方式来。 Ayat pertama dibaca dalam bahasa Indonesia, ayat kedua dalam bahasa Mandarin, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-20. 第1节用印尼语来读，第2节用华语来读，一直到第20节。 Yosua, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yosia 行耶和华眼中看为正直的事，行他主大卫一切所行
的，不偏左右。 Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan katanya, 你去见大祭司希勒家，使他将奉到耶和华殿的银子，就是守门的众民所收献的银子，速算。 baiklah kita diberikan mereka ke tangan para penjaga yang akan mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. 就是转交木匠和工人，并瓦匠、优美、木料和砌成的石头修理殿宇。 Tetapi tidak usah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. 大祭司希勒家对书记撒番说：“我在耶和华院里得了律法书。”希勒家将书递给撒番，撒番就看了。 Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu telah mengambil uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para penjaya yang akan mengawasi rumah itu. 书记撒番又对我说：“祭司希勒家递给我一卷书。” 撒番就在王面前读那书。 Segera saudara mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. 吩咐祭司希勒家与撒番的儿子亚西干、米该亚的儿子雅各波、书记撒番和王的臣仆亚撒雅说。 Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan dari ibuku, bagilah dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab Taurat dibandingkan ini, sebab hebat anak luka Tuhan yang menyala-nyala terhadap mereka. Oleh karena nenek Yehuda dan mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat baik seperti yang tertulis di dalamnya. 于是祭司希勒家和亚西干、雅各波、撒番、亚撒雅都去见米先知富勒大。富勒大是掌管吕父沙龙的妻，沙龙是哈尔哈斯的孙子，赫罗的儿子。富勒大住在耶路撒冷第2区。 他们请问他。 Perempuan itu menjawab mereka, beginilah yang Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadamu, beginilah firman 耶和华如此说：我必照做犹大王所读那书上的一切话，降祸以治地和其上的居民。 Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu Tuhan akan membuka pergaulan nyala-nyala terhadap kami dan tidak dapat padam-padam. 然而，差遣你们来提问耶和华的犹大王，你们要这样的回复他说：耶和华以色列的主。 神是说，至于我所听见的话。 Oleh karena mereka semua bersalah dan
从这处经文我们来看， bagaimana seorang Yosia yang tidak memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan karena dia tidak mendapatkan teladan dari ayahnya maupun dari kakeknya. 当他没有看到这个经文的这个律法的时候，他没有效法他的爸爸和他的爷爷。 Tapi ketika firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu dibacakan kepadanya, 当这个律法书他读了以后，听了以后， Yosia benar-benar bertobat di hadapan 他真正的在神面前悔改。 Yosia dengan tepat dan dengan cepat respon setelah mendengar firman Tuhan. 他立刻的表示他的反应在神的面前， Tidak ada penundaan, 他没有迟延， tidak ada perasaan di dalam hatinya untuk meremehkan setiap yang telah dia dengar. 他没有忽略他所听的这一些律法书。 Bagaimana dengan kita 我们怎么样呢？ atau reaksi kita terhadap firman Tuhan? 我们对神的反应如何呢？ Ketika firman Tuhan dibacakan atau ketika firman Tuhan diberitakan kepada kita, 当我们听到神的真理的时候，我们的反应是如何呢？ apa reaksi kita? Apa respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar? 我们的反应是如何？当我们听到这个律法书的时候， Apakah kita mendengar kemudian kita untuk melupakannya? 我们听到了后，我们是听了是忘记了， Apakah kita mendengar untuk mengabaikannya? 或者我们把它忽略了？ Setiap orang yang mengabaikan firman Tuhan adalah orang-orang yang seumur hidupnya terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, tetapi tanpa ada kewajiban untuk menaatinya. 忽略听神真理的人，他一生一世只有听，但是没有顺服神的真理。 Orang seperti itu begitu akrab dengan firman Tuhan, 但是人如果这样的跟神的真理很亲近的话， tetapi tidak ada suatu komitmen ataupun kerelaan hati untuk taat. 但是我们没有承诺，或者我们没有真正的要顺服， Bagi mereka firman Tuhan adalah sebuah bahan hanya untuk diketahui. 他们认为这个真理是听听而已， Bukan untuk ditaati. 而不是去行去顺服的。 Tapi sebagian lagi sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. 那有些人是真正的接受了神的真理， Mereka menaatinya dengan kerelaan dan dengan sukacita. 他们真正的去行，而且用喜乐的心来接受。 Hal lain yang dapat kita renungkan adalah mengenai murka Allah tidak akan dibatalkan walaupun terjadi kebangunan rohani. 我们看到神对他们虽然他们已经重建圣殿，但是神的愤怒还是没有止息。 Yehuda tetap akan dibuang oleh Tuhan. 犹大将被神抛弃， Betapa menyedihkan akan hal ini. 多么的心痛！听到 Waktu 这件事， Tuhan akan tiba dan penghukumannya akan datang. 当神的日子来到的时候，神的审判即将来临。 Tetapi bagian hari ini mengingatkan kita bahwa walaupun Tuhan tidak mengubah hukumannya, 但是我们发现，神虽然没有改变他的审判， Dia tidak akan membuang orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan. 但是神没有抛弃那些真正悔改的人。 Pertobatan individu akan tetap Tuhan terima. 个人的悔改，神是接纳的。 Tapi pertobatan sebagai bangsa tidak akan lagi terjadi karena dosa-dosa yang sudah sebelumnya telah sangat menyakiti hati Tuhan. 但是神这个犹大的人民，他们所做的太伤神的心了。 Marilah kita renungkan dengan sungguh-sungguh. 我们来真正的审查，好好的去反省。 Ketaatan kita adalah ketaatan yang seperti apa? 我们的顺服是如何的呢？ Ketaatan yang hanya sementara terlihat begitu baik, 是不是我们只有看，好像很好这个真理？ atau ketaatan yang stabil dari orang-orang yang benar-benar hidup dipimpin oleh firman 或 Tuhan? 者我们真正的很想让神的真理来教导我们、指引我们？ Ketaatan yang sejati
akan selalu memperoleh berkat dari Tuhan. 顺服神的人，神一定会祝福他。 Di dalam memasuki tahun yang baru, 进入新的一年， marilah dengan komitmen yang baru 我们也要有新的承诺， kita memulai perjalanan akan hidup kita 我们要开始我们的生活， untuk lebih setia kepada Tuhan, 我们要更忠心的跟我们的神， untuk lebih taat lagi akan firman Tuhan. 我们更要顺服神的旨意。 Maka yakin dan percayalah 所以弟兄姐妹相信吧， bahwa berkat Tuhan pasti akan Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kita. 神的祝福一定会倾覆在我们的生活上。 Kalau di masa-masa yang silam 我们过去的是 kita kurang taat, kita kurang setia kepada Tuhan, 以前我们还不够顺服，不够忠心于神。 marilah di tahun yang baru ini kita kembali membuat sebuah resolusi 来吧，我们在这新的一年，我们要开始做很好的计划， bahwa kita akan lebih taat lagi 我们要更顺服， membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们要一致的读神的真理， Kita 而 akan 且思考神的 lebih 真理。 taat lagi di dalam menghadiri setiap persekutuan-persekutuan yang ada. 我们要每次来聚会， Saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh taat dengan orang yang tidak sungguh-sungguh pasti ada perbedaannya. 弟兄姐妹，真真实实的顺服的人和者是相反，没有顺服的人是不同的。 Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Tuhan abaikan. 不可能真正顺服的神的人，神忽略了他。 Tapi Tuhan berjanji bahwa orang yang sungguh-sungguh taat kepadanya pasti akan Tuhan berkati. 但是神应许真顺服他的人，神一定祝福他。 Maukah saudara diberkati oleh Tuhan? 弟兄姐妹，要不要神的祝福呢？ Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari ingat satu hal, ingat tema dalam satu bulan ini mengenai ketaatan. 如果我们要真的被神祝福，我们要记得这一个月的主题就是顺服。 Tuhan pasti memberkati saudara dan saya 神一定祝福弟兄姐妹与我， dengan kesehatan, dengan kekuatan, 给我们健康，给我们能力， berkat-berkat secara rohani maupun berkat-berkat secara 无论 jasmani. 是祝福我们的生活，祝福我们的属灵的生命。 Amin, saudara. 阿门，弟兄姐妹。 Ya baik, kita akan menutup ibadah kita dengan khotbah, minta kesediaan pendeta Yohanes mendoakannya. 结束这个真理，我们请我们的牧师约翰牧师祷告。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh dapat membaca, merenungkan dan mencoba memahami akan kebenaran firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah kami boleh terus-menerus belajar taat, untuk setia, taat, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam sepanjang umur kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah kasih anugerah dan janji Tuhan, penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa terus-menerus kami alami di dalam sepanjang hidup kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan yang baik, lancar maupun tidak lancar. Kami percaya bahwa kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi hidup kami. Bapa, biarlah kami boleh terus-menerus belajar taat kepadamu, karena berkat Tuhan yang melampaui segala akal, pikiran kami, apa yang tidak kami pikirkan dan duga, Engkau sudah sediakan kepada kami, sehingga kami boleh dapat mengungkapkan syukur terima kasih kepada Tuhan senantiasa seumur hidup kami. Berkati kami ya Tuhan,
yang sudah mendengar dan rindu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.我们请牧师来带领。Kita doa sapaan minta Ibu Pendeta Lydia ya. 我们同心祷告，玛丽丽的祷告。天父，我们感谢你，在新的一年新春佳节，我们能够来到教会敬拜你，这都是神的恩典。我们这时候为着众弟兄姐妹来向你感恩，你给他们虽然有的身体不是很健壮，但是他们还是能够来，我们向你感恩。你知道在我们当中哪一位身体不舒服，求你开恩怜悯，一一的来医治他们，使他们身体上的软弱得做大能的神的医治，得做痊愈。无论身体上有什么病，你是全能的神，你能够医治他们。感谢主。我们也为着在家里的弟兄姐妹，他们不能够来，有的也是身体软弱，求神也开恩怜悯他们，医治他们，使他们能够早日健康。下周也能够跟我们一起来到教会敬拜你，因为当我们来到教会敬拜你的时候，我们有一种无比的喜乐，是从神而来的。感谢主。我们今天很高兴有很多新的朋友来到我们当中，求神也祝福他们，让他们在这里也能够感受到神的爱，感受到弟兄姐妹团契的喜乐，让他们下周五也愿意来，愿意再来敬拜你。感谢主。我们将我们教会的前途也向你交托，你施恩祝福我们的教会，让我们的教会迦南堂能够成为光，成为盐，能够带给众人祝福，大家能够得做福音，能够信耶稣得永生。因为我们相信在这个世界上一切都是暂时的，我们需要永生，只有主耶稣基督才能够给我们永生。我们感谢你，我们将所有的弟兄姐妹向你交托仰望，将我们的教会也向你交托仰望。你施恩祝福，祷告奉耶稣得胜名为求，阿门。我们要进入奉献，我们唱诗40首。Kita mau masuk persembahan, kita nyanyi nomor 40. Ân điển của我用，主恩典够我用。Yeah.
主在我们的生活当中，你不断的祝福我们，赐福给我们每一个人，我们的需要，主你为我们开路，你为我们预备。主，我们谢谢你，今天我们大家可以来到这里，可以听到主的话语，可以一起来赞美主。这个时候又可以奉献，主啊，求你悦纳奉献的，此奉献能够用在圣宫里面。谢谢主，我们将下时间交托，奉主你所祈求的，阿门。请坐。要分礼物吗？今天这个月生日的，请站起来。这个月ya, bulan ini silakan keluar. Yang ulang tahun cuma 2 orang. 2 orang. Ada lagi ya? Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh juga merayakan ulang tahun. Biarlah tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, Tuhan terus menyertai dan memberkati. Biarlah Tuhan nyata dan hadir dalam hidup teman-teman kami yang berulang tahun. Bapa di surga, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu. Engkau juga yang terus menjaga imannya. Dalam segala pergumulan-pergumulan, biarlah Tuhan yang nyata. Dan mereka boleh tetap terus kuat dan teguh. Bapa di surga, biarlah Engkau menyertai sampai Engkau datang kembali. Kami bersyukur untuk peristiwa di mana Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
dari Medan. Sekolah yang dari Orang Medan ini orang Medan. lalu siapa lagi yang Ini yang pianis. Bu ini Medan pianis. Orang Medan. Ini semua yang cantik udah Medan ya. Semua juga orang Medan. Roman Wani. Ya.